Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apabila kita minta dengan Allah, tak tentu Allah terima, walaupun doa tu dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau perang Badar tu berlaku. Minta dengan Allah supaya dia jangan berlaku. Usaha supaya dia tak berlaku. Bawa jemaah keluar Madinah untuk tahan khalifah, kabilah Abu Jahal, Abu Talib, khalifah Sufyan, Abu Sufyan yang membawa senjata dari Syam. Allah mau, Nabi mau, tentu Nabi minta pada Allah kan, supaya dia dapat menahan kabilah. Tapi Allah tak terima. Allah mau perang berlaku. Sebab apa Allah mau? Ada perkara yang Allah mau ajar. Jadi begitu juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan doa mesti kabul. Doa orang biasa memang tak kabul, kita cakap je. Tapi doa Nabi, kekasih dia, kan? Ada kalanya Allah tak terima. Bukan sebab apa? Sebab ada benda Allah SWT nak buat, nak ajar. Jadi takkan Allah nak terima lah. Macam wabak ni, Allah ada benda Allah nak ajar. Allah nak buat dengan wabak ni. Wabak ni tanda kebesaran Allah. The sign, tanda Allah besar. Tak ada siapa boleh menahan wabak ni. Tak ada vaksin, tak ada apa. Semua tak boleh. Buatlah. Merebak je. Jadi orang yang tak nampak ini tanda Allah besar, ini orang hati buta. Tapi umumnya nampak. Wabak di Itali, makan nyawa banyak, banyak mati, ribu. Dan Perdana Menteri dia tak boleh buat apa. Sekarang serah pada langit dia. Mesti dia tak percaya Tuhan, percaya dari langit. Ada satu kuasa. Sehingga semua hari ni orang masih tak nak ingat wabak tu dari Allah, tak ada. Ini biological weapon dari China. China yang buat. Jadi semua nak kaitkan dengan makhluk yang buat. Cubalah kalau dia biological weapon, tentulah boleh buat pula weapon lain untuk halang. Kenapa tak buat? Kalau kamu bodoh ke daripada China? Kamu China buat weapon, kamu buatlah pula weapon untuk membunuh. Tak boleh pula buat. Kenapa tak boleh buat? China boleh buat kuman, kamu buatlah pula bunuh virus tu. Lupakanlah berbenda ni semua. Nampakkanlah hati kamu tu bahawa yang buat ni Allah, yang melakukannya Allah. Tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang maha besar melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Berkumpullah semua makhluk ni nak buntingkan wabak ni, dia tak boleh. Kalau Allah kabul, ada kala Allah kabul lah. Allah tak nak kabul. Allah kata, sehingga mereka lihat aku besar dan mereka percaya bahawa Quran yang aku turunkan tu ada benar. Manusia ni tak mau mengaku Allah benar, Quran yang diturunkannya benar. Tak nak mengaku. Berapa banyak manusia di dunia ni yang tak mengaku Tuhan ada. Mereka ni akan dipaksa lah.
Allah SWT bukan hantar Nabi untuk bagi tahu manusia tanda-tanda dia. Jadi mereka yang tak dapat faedah di tanda ni lah yang masuk neraka. Mereka yang tak nampak tanda ni. Yazid nampak tak? Saya tak tahulah. Kalau dia nampak, mana iman dia tambah lagi. Kalau dia tak nampak, tak ada iman bertambah. Tak lihat dalam wabak ni Allah besar, tak nampak. Mata ni pun tak nampak lah Allah besar. Mata ni, mata hati tu lah. Melihat dengan wabak apa ni, virus ni. Virus ni, wabak ni tak ada dalam waktu Nabi apa dulu, Nabi Musa. Allah bagi wabak pada kaum Firaun yang tak mau beriman kepada Allah. Sebelum tu Allah bagi macam-macam lain. Dia orang semua ketawakan Nabi Musa. Kami tak percaya dengan sihir kamu. Kamu boleh bagi berapa lagi nak. Macam itulah cakap. Namun kami takkan percaya kamu Nabi. Lepas tu Allah bagi wabak, semua mati. Dia mula takut tu. Sebab manusia takut mati kan. Lipas pun tak takut, darah pun tak takut, katak pun tak takut semua. Kemarau pun tak takut. Kali bagi mati. Macam sekarang lah. Yang buat mereka takut ni sebab wabak ni mati, bagi mati. Dia belum kena Hanzalah ni. Kali Hanzalah mati, Azdi takut. Mak Azdi takut. Baru ikut peraturan pergerakan bergerak. Apa? PKP. Pergerakan stand for what? PKP. Pengawalan. Apa dia? Perintah kawalan pergerakan. Bau Azdi, Abbas, bapa dia, mak dia. Sebab Azdi apa ni, Hanzalah dah mati. Kuman virus diperintah oleh Allah untuk mematikan dia. Begitulah dia orang mula takut. Kalau tak mati tak takut. Seluruh tali tu takut. Spanyol takut. Sekarang Amerika takut. India takut. Malaysia takut. Takut. Tak ada orang tak takut mati tuan. Kenapa semua takut mati? Sebab suka duduk dalam dunia ni. Dan mengatakan dunia ni akan tak ada apa boleh habiskan dunia ni. Dunia ni takkan ada, takkan hancur, kiamat takkan ada. Gitu mereka. Jadi Allah tentulah tak biarkan dia. Allah tak dengar apa kamu cakap. Allah takkan biarkan. Dan Allah matikan Rashidi. Kuman virus tu bila diperintah aja matikan dia, dia mati. Bukan dia boleh matikan. Kenapa yang ada sebahagian sakit tak mati? Kenapa yang ada yang mati ada tidak? Diperintah untuk mematikan dia. Lepas tu malaikat maut dah datang kan. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, manusia dia takut wabak ni. Yang lain tak takut dia. Yang tak melibatkan mati ni tak takut. Jadi bagaimana kaum Firaun Allah bagi wabak ni? Dia mula tahu ini bukan siapa boleh berhentikan. Ini Tuhan Musa je boleh berhentikan. Dia baru nak percaya Musa tu Nabi. Kalau mereka tak percaya Musa tu Nabi, takkan dia kata kita pergi jumpa Musa. Minta suruh dia doa pada Tuhan dia. Sebab dia tahu yang buat wabak tu Tuhan Musa. Jadi sebab itu wabak yang sekarang ni pun atas maksud tu lah. Jadi kalau tidak dapat lagi berubah, satu wabak lagi akan datang. Manusia ni. Baiklah manusia ni taubat. Kalau mau wabak ni tak jadi ya. Kalau satu wali doa pun Allah tak terima ya. Satu wali katalah Allah dah tak nak terima, nak bagi sebab tak ada kesan. Manusia tu masih degil, dibagi lagi satu. Degil lagi, dibagi lagi.
Jadi cara untuk memberhentikan wabak ni ialah untuk bertaubat. Kan? Bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, mengamalkan perintah Allah. Itulah ubat dia. Jadi orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mencegah manusia supaya jangan tidak mengaku Allah itu Tuhan, mencegah manusia supaya jangan daripada hati dia tak mengaku Tuhan. Itulah kerja yang Allah suka. Dan ketika wabak ni datang, orang ni terpelihara. Kerana wabak ni Allah pelihara orang ni. Sebab orang ni mencegah mungkar dengan mengajak kepada kebaikan. Jadi tak ada kerja lagi lebih baik sebenarnya. Kalau dengan kerja ni manusia dapat membuat Allah SWT pelihara dia daripada azab yang macam ini, itu tandanya kerja yang paling Allah suka. Dia tak ada tercegah dengan orang semayang. Orang semayang tak terpelihara dari wabak ni. Orang tersemayang yang pergi masjid ulang alik, dia tak terpelihara wabak ni. Orang berserban, berjubah, tak terpelihara. Orang yang berzikir, orang yang baca Quran, tak terpelihara. Tengok saja orang yang jemaah tabligh, mana terpelihara? Terpelihara. Kat Nizamuddin tu terpelihara. Dia tak semayang. Dia orang semayang. Orang yang terpelihara ialah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Mereka yang buat kerja Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Orang yang buat kerja tu, dia terpelihara. Jadi di Seri Petaling, orang semayang, orang berzikir, baca Quran, puasa, tapi orang tidak mencegah mungkar. Kalau dia orang mencegah mungkar, dia tak kena wabak ni. Siapa pun tak kena yang buat kerja ni, di mana-mana pun. Tapi Allah nak tunjuk bahawa kerja yang dibuat dari Nizamuddin Seri Petaling bukan kerja mencegah mungkar. Satu pergerakan agama lah, tapi bukan mencegah mungkar. Kerja mencegah mungkar kerja Nabi-Nabi. Sebab itu bila wabak ataupun bala datang, Nabi-Nabi terpelihara. Allah akan terpeliharakan dia sama dia duduk situ atau di perintah keluar daripada kawasan bala. Kerana Allah bila Nabi-Nabi dan orang dia tak ada, Allah bagi bala lah ke tempat tu. Sama ada Allah tenggelamkan bumi atau Allah hantar puting beliung, sama ada Allah hantar gempa bumi dekat situ. Jadi tuan yang boleh, tak ada kerja yang besar di sisi Allah. Dan tak ada kerja yang paling Allah suka dari kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tak faham-faham lagi dia. Hari ni orang seluruh dunia ni tak faham. Orang nama usaha dakwah pun tak faham. Bukan dia tak pernah dengar pun bayan ni. Benar dengar. Tapi apa dia kerja mencegah mungkar, dia tak tahu. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa kerja tu? Ajak orang keluar, mencegah mungkar. Ajak supaya parti berasaskan bangsa ni turun, mencegah mungkar. Orang PAS, ingat usaha dia mencegah mungkar. Orang PAS, dia tak ada mencegah mungkar. Jemaah tabligh, dia tak mencegah mungkar. Mungkar yang paling besar yang Allah suruh kita cegah ialah orang tak mau mengaku Allah tu Tuhan, Muhammad tu Rasul. Yang kedua, yang tak mau mengaku dengan hati dia, dia cegah. Tak ada benda lainnya. Pertama yang tak mau mengucap, yang kedua tak mau dalam hati dia kata tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kedua mungkar. Pertama mungkar tak mengucap lah. Kerana kalau tak mengucap, takkan ada kat hati pula. Satu orang tak mau mengaku tiada Tuhan melainkan Allah kat mulut dia, boleh kat hati dia? Tentu tak ada. Yang ada kat mulut, kalau tak buat kerja, tak muru Nabi ma'ruf wa tanha 'anil munkar dengan cara Nabi, dengan niat buat kita, takkan ada kat hati dia. Macam Sufyan, tak ada kat hati dia. Dan dia tak nak buat pula kerja ni. Mana dia telah buat mungkar lah. Mungkar yang paling besar yang dibuat oleh Sufyan bukan tak mau mengucap, dia dah mengucap. Dia tak buat kerja. Tak muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar macam Nabi buat. Dia tak mau. Sekarang Sufyan buat mungkar tak?
dia disuruh keluar, dia tak nak. Dia buat mungkar tak? Jadi ada tak kamu mencegah dia selain daripada saya? Ada tak kamu beritahu dia kamu kena korban supaya keluar? Ada tak? Kamu senyap je kan? Ada tak suruh dia juga? Atau saya je suruh? Jadi maknanya kita tak cegah mungkar dia lah. Kita sendiri buat mungkar, kita sendiri tak nak. Sebab itu kita tak cegah mungkar ni. Kita kenalah nanti wabak. Kita ingat kita dah buat ke kerja. Kalau kita tak ada kawan-kawan kita sama, kita tak ajak dia buat kerja ni dengan betul-betul, kan? Tentu kita buat mungkar. Yazid buat mungkar tak? Dia buat mungkar tak? Samad buat mungkar tak? Buat. Jadi sebab kita sendiri buat mungkar, tak mau buat kerja ni betul-betul. Yang tak buat mungkar macam Nabi-Nabi buat kerja betul-betul. Baru wabak tak kena. Ada faham ke kamu? Jangan kita ingat, kita dah garah tak kena. Boleh kena. Kalau Allah kena, kita nak tunjukkan lagi. Allah Maha Penyayang, tapi kita jangan buat lagak lah. Kita ni kalau tak buat kerja seperti Nabi dan ikut dia, macam mana kita boleh terpelihara? Di dunia pun tak terpelihara, di akhirat pun tak tahu. Kalau kita tak buat betul-betul kerja ni, kita takkan dapat iman tahap yang Allah mahu. Sebab wabak tu boleh kena. Dan kita akan buat mungkar juga. Kita akan jadi orang beriman, beramal soleh. Mana semua fardu amal, semua haram tak buat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, di dunia ni manusia hidup sebentar je. Tapi apa berlaku di dunia ni cermin juga di akhirat tu. Bukan makna dia bukan cermin. Hari ni takkan orang ahli neraka kat dunia sihat, tak ada bala. Tentu Allah bagi bala kat dia. Kita yang tak tahu apa bala ni. Hari ni bala yang umum orang dapat kat dunia ni susah hati. Mungkin taufan tak ada, kena kat dia, peti tak ada. Tapi pasti semua manusia kat dunia ni dapat bala susah hati. Kerana apa? Tak menunaikan kerja. Tak murumi ma'ruf wa tanha 'anil munkar dengan betul-betul. Orang yang tak buat kerja, tak murumi ma'ruf wa tanha 'anil munkar dengan betul ni dapat duka cita tau. Jadi duka cita tu sebab ada bala bencana. Takkan bala bencana datang pada orang ahli syurga? Pernah kat dunia ni? Dia takkan datang. Kenapa dia datang dekat Sufyan bala? Sebab akan dapat bala juga di akhirat. Kan? Sufyan dia tak sadar, dia ingat susah hati tu bukan bala. Itu bala permulaan lah. Kalau dah teruk sangat satu kaum tu, Allah hantar lah taufan apa. Hari manusia seluruh dunia susah hati. Banyak sikit je. Ya, lepas susah hati banyak sakit lah. Hidup tak bahagia, masalah demi masalah, dari satu masalah ke satu masalah. Sebab apa? Setiap masalah diselesaikan dengan cara akal dia. Dia tak menyelesaikan masalah dia dengan cara yang menyelesaikan masalah tu mahu, iaitu Allah. Dia tak ikut cara dia, mana masalah selesai. Kalau kita nak selesai masalah kita di dunia dengan cara bukan yang memberi masalah tu, buat tak selesai. Macam yang Rashidi nak menyelesaikan masalah ni dengan cara bukan yang Allah mahu, takkan selesai, menambah masalah ni. Kan? Satu orang kata, saya bermasalah sekarang, saya tak mau buat usaha ni, usaha mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dengan betul-betul. Saya mau selesaikan masalah saya dulu, nanti baru saya boleh buat kerja ni. Itu bukan menyelesaikan masalah tu. Saya sekarang masalah kewangan, saya tak mau buat kerja ni lagi, saya mau rehat sekejap, saya mau buat bisnes, saya mau tinggalkan kerja, tak murul bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Jadi cara ni dia tak boleh selesai masalah awak. Sebab yang menyelesaikan masalah bukan kita, selesai masalah Allah.
Jadi kerana tak faham ni, ingat dia yang menyelesaikan masalah, maka dia pun tak naklah buat kerja pada dia bermasalah. Buat kerja dakwah, buat kerja ta'muru bil ma'ruf, dan bukan banyak yang rehat. Kalau dalam jemaah tabligh dia nama kalkun sejuk. Kenapa kalkun sejuk? Sebab dia nak selesai masalah. Umumnya itulah. Semua tak nak buat sebenarnya. Malam markah tak nak datang, gas pertama tak nak datang, gas hari-hari lagi tak nak, cakap kalimah tak nak. Dia kata, saya sejak Tuan ajar cakap kalimah ni, saya punya berniaga kurang, dia kata. Ada orang tu jumpa saya tak mau cakap kalimah ni. Itulah orang nak menyelesaikan masalah, bukan dengan cara yang Allah mahu, yang penyelesai masalah. Maka ditinggalkanlah kerja dakwah. Apa berlaku kat orang tu? Bukan masalah dia selesai, menambah dia sampai hilang kerja dakwah. Tak tahu kat mana dia sekarang. Saya tak mau cakap kalimah sebab bermasalah. Masalah saya apa? Bila saya cakap duit tak boleh buat apa, Allah buat saya tak ada duit. Saya tak mau. Sebab apa Allah buat dia tak ada duit? Supaya Allah boleh masuk dalam hati dia. Dia tak nak. Sebab dia nak duit, dia nak senang. Jadi dia berhenti. Selesai masalah dia macam mana? Dengan berhenti cakap kalimah, dengan tak buat gas. Apa jadi? Jadi tambah masalah. Lepas tu lagi tambah masalah. Lepas tu lagi tambah masalah. Last tak tahu kat mana. Sebab itu kita tak boleh selesai masalah dengan cara kita fikir, dengan apa perintah Allah. Kalau kita nak kemuliaan, kita tak boleh buat fikir kita. Saya nak mulia, saya mesti buat ni, rancang ni. Tak boleh. Kalau saya nak jadi orang yang berkuasa, ada harta, saya mau buat ini, buat itu, buat ini. Saya tak mau buat yang Allah mahu ni, saya tak mau buat. Saya nak buat yang Allah larang. Apa jadi? Walaupun kata Allah, kamu kaya, takkan dapat faedahnya. Walaupun kamu dapat kuasa, dia tak ada faedah untuk kamu. Dia akan datangkan bahaya. Kaya tu jadi bahaya, kuasa jadi bahaya, jadi punca kehinaan. Jadi tak ada gunanya ikut cara kita. Satu cara saja, taat Allah, taat perintah Allah. Bukan untuk jadi kaya, bukan untuk berkuasa, untuk sukakan dia. Jadi bila dia suka, dia bagilah mulia, dia bagilah kaya, dia bagilah kuasa, dia bagilah sihat, dia bagilah lawa. Kerana dialah yang memberi kuasa, dialah yang berkuasa. Tiada yang berkuasa melainkan dia, tiada yang mulia melainkan dia. Mana kita nak lari dari Allah? Kita kecil aja. Bukan susah lah nak matikan kita, bukan nak letak gunung hempap kita, tak ada. Hantar virus kecil lah mati lah. Kuman. Sufyan tu, ingat dia kuat ke untuk pelihara diri dia dari mati? Boleh ke Sufyan? Sufyan, apa? Boleh Sufyan pelihara diri dia dari mati kalau dia kuat sangat? Cubalah. Kata Allah SWT, itu roh aku punya, bukan kamu punya. Bila dekat nak mati, jangan mati, jangan mati, jangan mati, cakap kat bapak dia. Boleh ke? Bapak dia kata okey, saya tak nak mati. Jadi roh, buatlah roh tu jangan pergi. Kalau roh tu kita punya. Manusia banyak tengok, roh bukan kamu punya, dia dipunyai oleh Allah. Kamu cakap jangan mati, jangan mati, mati juga dia. Macam Rashidi ni, waktu mati dia nak tiba, boleh bini dia, katalah bini dia sayang sangat dia. Mungkin bini dia tak sayang kan, tapi katalah dia dapat bini sayang macam Rashid, Yazid. Bini dia macam jangan mati, jangan mati. Boleh. Wali pun doa jangan mati pun dia tak boleh. Itu milik dia. Dia akan tarik nyawa tu. Rashidi waktu tu juga akan mati, waktu dah diputuskan. Menangislah kamu. Melolong-lolonglah bini anak dia. Kata Allah sekejap je tu melolong, lepas tu dia kahwin dengan orang lain. Rashidi pun macam tu juga. Bila bini dia ditentukan mati,
Tadi dia tak ada kuasa nak buat bini dia hidup. Sufyan bini dia muda mati. Dia ada kuasa nak buat bini dia tak mati. Sufyan? Jadi saya nampak dia tak sakit banyak, sikit sakit. Tapi masa mati dia dah datang. Allah dah nak bagi mati. Walau anak dia belum habis susu lagi. Allah matikan. Boleh Sufyan tahan. Tak boleh. Sebab Tuhan, roh bini dia bukan milik Sufyan, milik Allah. Dia kembali kepada Tuhan dia. Seperti mana kita semua akan kembali. Roh kita ni akan kembali. Dan kita akan tak ada kuasa nak menahan dia jangan kembali. Walau sesaat kan. Tak lebih ke depan, tak lebih ke belakang. Masa mati datang. Tak boleh buat apa. Cara mati je berbeza. Ada yang sakit tu lah, sakit inilah. Ada kerana melanggar kan. Begitu sekali jaga sihat kan. Pergi gym, lari, jogging, sihat. Tengok berlanggar, mati. Doktor kata boleh saya usaha supaya kamu jangan mati ni. Tapi kalau luri sampah langgar kau, tak boleh aku pelihara. Aku bagi tahu kau macam mana cara tak nak mati daripada lori sampah. Langgar kamu. Betul tak? Dibuat kajian orang kencing manis. Ada yang jaga betul. Mati juga. Tapi bukan sebab kencing manis lah. Satu lagi sebab kencing manis. Jadi mati ni bukan sebab sakit. Mati ni sebab roh tu ditarik. Jadi kita tak usahlah berusaha betul-betul sampai langgar perintah Allah untuk jangan mati. Sampai jangan mati. Itulah jaga, inilah jaga. Itu semua. Satu perkara supaya saya jangan mati. Tak boleh. Kalau kita kena pelihara pun untuk sukakan Allah, perintah Allah. Macam kita jangan gemuk sangat. Tapi kalau kita mati sebab itu, kalau kita masa mati dah datang, bukan sebab gemuk lah. Kita jatuh, mati ya. Kurus, bagus, sihat, jatuh. Mati juga. Jaga-jaga, tak mati sebab itu, mati sebab jatuh. Atau ditembak. Ada orang ditembak tu tak sihat. Kalau dia sihat pun, katalah fit ni kan. Swimming, fit, exercise, mati. Tiba-tiba mati. Banyak orang macam menunjukkan, Allah nak tunjuk bahawa mati ni kan sebab kau sihat. Dan mati sebab kau sakit. Beria orang sakit, beria tak nak sakit. Kita berubat bukan untuk sembuh. Dia ubat tu tak boleh bagi sakit kita sembuh. Kita kena berubat kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Siapa yang berubat untuk sembuh, ada sebenarnya orang yang syirik lah. Orang yang berubat, saya berubat supaya saya jangan mati, supaya saya jangan sakit. Tak boleh. Ubat tu tak boleh pelihara kita dari sakit. Ada faham? Ubat tu tak boleh sembuhkan kita daripada penyakit. Kenapa makan ubat? Tanya. Kalau ubat tu tak boleh sembuhkan sakit kita, kenapa makan ubat? Tapi tak diajar macam ni. Tak ada orang ajar kerana perintah Allah. Oi, kamu sakit, makan ubat. Jaga badan, sihat. Habiskan antibiotik. Kerana perintah Allah. Samad heran pula. Ada dalam perintah ke makan ubat ni? Jadi Allah SWT buatkan ubat. Jadi bila makan ubat, Allah perintah jangan makan ubat palsu lah. Yang bukan ubat, drug, dadah. Yang kita makan juga. Kita makan bukan ubat, makan dadah. Mana nak sembuh? Makin teruklah kita. Atau kita nampak macam hilang kencing manis, tapi kencing manis ada juga. Nak hilangkan simptom kencing manis, makan drug, dadah ya. Tak, okey lah. Tapi sebenarnya kencing manis tu tambah rosak. Sebenarnya ubat kencing manis tu gaya hidup. Menukar gaya hidup. Macam wabak virus ni, dia bukan ubat. Gaya hidup. Rawatan dia.
Jangan nak menjaga ni pun jangan bersalam, basuh tangan. Jadi negara bersih macam Jepun, dia kurang ni apa? Negara bersih. Negara kotor dan orang yang berakhlak buruk, negara tu cepat lama. Kalau Amerika ni banyak mati, mana dia orang kurang bersih. Saya tak pernah pergi Amerika lah. Orang Jepun dia kelakuan bersih. Ubat dia kelakuan baik. Sebenarnya semua penyakit sebenarnya, bukan sahaja wabak ni, ubat dia kelakuan baik. Bila kita kelakuan baik, Allah tak bagi kita sakit. Tak? Allah tak bagi kita sakit bila kita kelakuan baik. Makan baik, cara baik, tak buat tak baik pada orang. Allah bagi masyarakat tu baik sikitlah, sihat dia. Lepas itu kalau kita beriman, buat perintah Allah, untuk suka ke Allah, suka bagi makan kat orang untuk suka ke Allah, suka benda, takkan Allah bagi negara tu berpenyakit lah. Bersih, jalan bersih, kotor tak ada, sihat dia. Tapi negara yang tak ada kelakuan baik, Allah bagi wabak, mati. Banyak yang mati, macam kat Indonesia, dia orang tak tahu wabak, tiba-tiba mati. Kat Bengkulu banyak mati. Dia orang kat sana tak ada alat pula, nak test tak cukup. Dia tak tahu siapa mati kerana wabak. Sebenarnya dah banyak mati lah kat Bangladesh ni. Sebab apa mati pada Bangladesh, dia tak berapa berharga dia. 10 mati tak apa, 100 mati diam aja, tak ada berita pun. Mungkin dah banyak mati saya kan. Macam Amerika dia gairah betul nak tahu. Dia tahu lah 1000 dah mati. Jadi statistik ni bukannya kadang betul. Negara yang ada alat pengesan, ada ini semua, dia banyak tahu, statistik dia lebih tepat. Negara-negara macam India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia ni kan, tak tahu betul-betul berapa banyak yang mati wabak. Nampak macam tak ada mati. Ingat mati kencing manis, darah tinggi je. So dah banyak mati kerana wabak ni. Tak ada alat nak mengesan kan. Nak buat nak pakai mask pun tak ada. Tak cukup alat semua. Jadi biarkan aja lah, merebak je lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebenarnya ubat untuk semua penyakit ialah gaya hidup betul. Gaya hidup yang ikut perintah Allah. Cara Muhammad SAW mengenai. Kerana yang memberi penyakit, yang menyembuh penyakit bukan ubat, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ubat bagi penyakit. Yang sembuh penyakit bukan ubat. Yang beri penyakit, sembuh penyakit Allah. Jadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang ikut perintah Allah, macam masyarakat ialah Madinah pada zaman tu kan. Ada orang Iran buka klinik lah kan. Orang Parsi ke apa, tak ada orang datang dia pun naik heran. Allah tak bagi sakit. Mereka gaya hidup bagus. Macam mana kamu tak sakit? Jawapan dia lah, kami berhenti makan sebelum kenyang gitu. Ini gaya hidup ada, sihat lah. Macam Anzala, dia banyak makan, dia tak berhenti makan sebelum kenyang. Yazid pun sama, Samad pun sama. Lepas tu buat dakwah, boleh sihat ke? Buat dakwah, buat gas, tapi makan tak berhenti sebelum kenyang. Makan juga. Saya tengok lah kenapa tak boleh berhenti sebelum kenyang? Sebab apa Samad? Sebab tak ada taufik lah nak buat. Kenapa tak ada taufik? Tak ada iman. Macam Anzala, banyak penyakit. Jadi bila dia makan banyak, perut dia tak boleh najis, dah ketat kan perut tu. Bila penuh, dia pusing pun tak boleh. Jam. Dia kena suku, kena air, kena ada kosong, ada suku, air ada suku. Suku lagi bawa makanan. Anzala dia makan padat, dia pusing pun tak boleh, air pun tak ada. Bertahun dia buat tu daripada kecil. Buang air besar dia susah. Hari-hari dia buang air besar susah. Last nanti air darah mengalir kotor. Lepas tu dia bagi kat badan-badan tak dapat oksigen, darah kotor.
maka kalau dia pergi kat bahagian kemaluan dia jadi rosak. Kalau dia bahagian yang otak dia yang lemah, otak jadi rosak, jadi mental. Kalau jantung dia rosak, jantung mana bahagian yang lemah? Kalau sekarang ni Anzalah bahagian lemah dia kemaluan dia. Yang akan dapat kesan dulu kemaluan. Sebelum umur 40 dia dah mati pucuk lah. Lepas tu waktu tu dia senyum. Sekarang dia senyum kan? Dia tak dengar cakap saya. Berhenti sebelum kenyang. Kan? Makan juga. Kat depan saya tak makan, belakang makan juga. Jadi kita jangan buat untuk sukakan orang, untuk sukakan Allah. Okey guys. Allah.